Sakit, aku sakit sangat-sangat. Kenapa? Sanggup ditikam belakang aku, sedangkan aku dah bagi kepercayaan kat dia bulat-bulat. Hati apabila ditoreh daripada belakang, memang tak nampak lukanya di depan. Kesakitannya seolah-olah tersembunyi di sebalik tirai yang menutupi jiwa. Hanya kita dan Tuhan sahaja yang tahu kesakitan ini. Darah kepiluan yang mengalir jauh lebih sakit berbanding ditusuk daripada depan, kerana empayar kepercayaan kita sudah runtuh di khianat orang kita percaya. Hidup ini singkat. Jika dia melakukan sedemikian, bukan bermakna kita sudah jatuh ke tanah buat selama-lamanya, tetapi percayalah bahawa azab Allah akan membidas kembali jiwa dan jasadnya yang telah membuatkan kita tersungkur rebah. Orang yang hidupnya berpaling tadah, jiwanya tak akan tenang. Kehidupannya seolah-olah tidak senang. Umpama lalat yang pening terbang sejauh mana sekalipun, dia masih tidak keduda kegelung keserabutan. Namun, apakah yang kita harus lakukan jika orang kita percaya telah mengkhianati kita? Adakah mahu menyimpan dendam yang bisa membuih nanah sengsara, ataupun mahu membiarkan dia hidup normal seperti biasa? Saya bagi 5 step. Yang pertama, redha dan pertahankan diri. Apabila orang melemparkan najis kepada kita bertubi-tubi, bukan bermaksud kita perlu melapangkan diri dengan menerima 100% perbuatan tersebut, tetapi kita perlu mempertahankan diri agar kita dapat menyelongkap dan mendedahkan kebenaran yang sebenar. Kebenaran tak akan pernah kalah dengan kebatilan. Orang yang benar sifatnya di atas, manakala orang yang batil sifatnya di bawah. Najis itu kotor, ia takkan sesekali mengotori kebenaran. Andai dia terlepas daripada dunia, dia takkan sesekali melepasi mizan akhirat. Allah itu maha adil, tiada yang mampu menandingi keadilannya. Kedua, doa orang dikhianati tiada hijab. Trafik doa kita kepada Allah tiada penghalang. Apa-apa pun doa kita, insya-Allah akan sampai terus kepadanya tanpa sesak. Berdoalah dengan bersungguh-sungguh. Jangan sia-siakan peluang yang telah Allah hamparkan buat kita. Ambillah sebagai kesempatan atas pengkhianatan mereka. Menangis dan merayulah sepilu-pilunya. Waktu inilah air mata kebenaran akan membuatkan hati terbuka lembut untuk menyampaikan rasa. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin bahawa ianya akan dimustajabkan, dan ketahuilah kamu bahawa Allah Subhanahu wa taala tidak akan memustajab doa yang datang daripada hati yang lalai lagi alpa. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Ketiga, tekad untuk tidak mengulangi perbuatan itu. Jika kita benci orang yang tikam belakang, jangan pula kita tikam belakang orang. Kelak tak ada beza pun antara kita dan dia. Orang yang bijaksana adalah orang yang belajar daripada kesalahan orang lain. Dia akan belajar untuk tidak mengulangi salah yang menjauhkan diri daripada Allah dan juga manusia di sekelilingnya. Berdendam bukan jalan penyelesaian, tetapi ia adalah bara yang bisa menghancurkan hati dan perasaan. Tapi kalau rasa benci apabila tengok dan fikirkan pasal dia, macam mana? Bencilah perbuatannya, sayangilah dia. Kamu faham kenapa? Kenapa? Kita tak tahu masa depannya bagaimana. Mungkin apabila dia bertaubat, hidupnya jauh lebih baik daripada kita. Sekiranya kita masih berdendam ketika itu, bimbang kita pula yang hanyut dalam lorong kegelapan, tetapi dia sudah berlari menuju cahaya kebahagiaan. Yang keempat, sujud dan bersyukur. Agak pelik bukan? Lagi-lagi bagi mereka yang dilanda pengkhianatan untuk bersujud. Tidak sama sekali bagi mereka yang beriman. Apabila mereka diuji, mereka kembali kepada Tuhan. Mereka semakin rapat dan erat seperti darah yang mengalir dalam badan.
dan kadang mereka tersenyum saat ditoreh dengan cubaan. Kenapa dia orang tersenyum? Sebab setiap ujian yang menjatuhkan, hakikatnya Allah mahu mengangkat darjat mereka. Semakin kuat ujian, semakin tinggi darjat mereka diangkat, dan semakin besar peluang untuk mereka menjejakkan kaki ke negeri abadi. Apa itu negeri abadi? Itulah syurga destinasi terakhir perjalanan kita. Allahu Rabbi. Maka beruntunglah mereka yang yakin dan bersyukur padanya. Mana mungkin mereka akan melepaskan peluang untuk menggapai impian yang nyata. Tidak akan rugi sedikit pun jika kita rebahkan dahi ke atas tanah untuk mendapatkan istana syurga yang mewah, dihidangkan makanan yang indah, dan diberikan layanan yang kita tak sangka bagai di seorang tuah. Kelima, bangkit dan lakukan perubahan. Apabila empayar kepercayaan kita sudah roboh, empangan air mata sudah mengalir runtuh, maka bangkitlah dan jangan terus menyendiri lagi. Lakaikan semula pelangi yang hilang ditelan awan hitam. Allah tak kejam menguji kita sebegini. Dia mahu kita bangkit lagi dan terus berlari. Menoktahkan larian bukan pilihan kita, tetapi pilihan Allah. Kita hanya mampu berehat sebentar untuk mengumpul tenaga dan kuatkan jiwa. Kemudian kita bangkit dan teruskan larian semula. Bangkit bukan untuk orang terpilih, tetapi untuk orang yang memilih. Kita dah tahu sakitnya sebuah pengkhianatan, kita dah tahu perihnya sebuah ujian, dan kita dah tahu apa yang patut kita lakukan. Bukankah lebih baik jika kita mula memberi pendedahan, mula bina kumpulan yang baru, kumpulkan mereka semua yang mahu mencegah kebatilan, dedahkan mereka sakitnya pengkhianatan, dan bantu mereka tidak melakukannya sebagai ulangan. Kemudian apa? Bina ummah dengan aktiviti-aktiviti berfaedah. Kita dah tahu kejatuhan sesebuah empayar bermula dari pengkhianatan. Kita bina asasnya dengan besi dan logam yang kuat. Berikan kefahaman secukupnya dari awal. Terapkan budaya yakin dan percaya bahawa Tuhan sedang memerhatikan kita. Setiap amal kita akan dihitung dengan begitu teliti sekali. Wallahu a'lam.